Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi video kali ini adalah bertujuan untuk menerangkan soalan-soalan yang berkaitan dengan graph of trigonometric function. So apa yang kita akan lihat adalah bagaimana kita hendak memahami sesuatu trigonometric function itu dan kita terjemahkan ke dalam bentuk graph. Okey. Jadi sebelum kita mulakan, tiga perkara pertama yang kita kena tahu dalam graph trigonometri adalah shape of graph. Okey. Jadi kita akan mulakan dengan memahami shape of graph. Okay, so di sini saya akan tunjukkan shape of graph. So tiga fungsi trigo yang utama, okay, trigonometric ratio, iaitu sin, cos dan juga theta. Okay, jadi untuk bentuk sin, right, jadi kita tahu selama ni kalau kata graf sin, dia akan macam ombak yang bermula dari kosong. Okay, so ini adalah bentuk graf sin. Okay, tapi kalau katalah kita nak buat proper, kita nak buat dengan betul, okay, setiap graf semuanya akan ada 4 senggat. Okay, so setiap graf sin konstan ni saya mulakan dengan melabelkan pada pasti X sebanyak 4 senggat. Okay, 1, 2, 3, 4. Okay, sama juga pada cos saya sediakan siap-siap 1, 2, 3, 4. Okay, 1, 2, 3, 4. Okay, dan juga paksi Y. Okay, kita labelkan 1 pun tak apa. Okay, sini. Ni. Okay, so berbalik kepada bentuk graf. Okay, untuk bentuk graf sin, right, graf sin adalah graf ombak yang bermula daripada kosong. Okay, dia bermula daripada kosong, so dia naik ke amplitude, kosong balik, dia turun dan dia naik balik. Jadi untuk graf sin, okay, ini macam ulang kaji sajalah. Okay, bentuk-bentuk asas bagi graf sin. Okay, seterusnya untuk graf cos, okay, kenapa saya sediakan 4 senggat ni supaya kita nampak dia seragam. Okay, walaupun bentuk betul tapi kalau tak seragam pun sebenarnya kita kurang membantu daripada memberi jawapan akhir nantilah. Jadi bentuk yang seragam juga memainkan peranan. Okay, jadi Y sama dengan cos X, sama macam graf sin, cuma bezanya dia tidaklah bermula dari kosong, dia bermula dari amplitude. Okay, dari amplitude, kosong, turun, kosong, naik. Okay, so ini adalah lebih kurang bentuk graf cos. Okay, manakala graf tan, graf tan dia special sikit sebab dia ada satu garis putus-putus yang dipanggil sebagai asimptot. Ni garis putus-putus ni sentiasa terletak pada senggat yang ganjil. Jadi saya letak garis asimptot ini pada senggat, okay, saya letak asimptot ni pada senggat yang pertama dan juga senggat yang ketiga. Okay, jadi macam mana graf tan, dia akan bermula dari kosong, dia akan melengkung naik ke atas, menghampiri tapi tak kena, kemudian dia akan muncul semula daripada bawah, melengkung ke atas, okay, pergi ke asimptot satu lagi, menghampiri tapi tak kena, dan sekali lagi dia muncul daripada bawah dan berakhir pada senggatan yang terakhir. Jadi ini adalah graf Y sama dengan tan X. Okay, so ini adalah bentuk-bentuk asas yang telah dipelajari dalam matematik moden tingkatan 4. Okay, selain daripada nisbah trigonometri, sin konstan, kamu dah belajar seawal tingkatan 3. Okay,
Jadi bentuk-bentuk asas bagi ketiga-tiga nisbah trigo telah dinyatakan. Right. So apa yang kita nak kaitkan adalah sekarang ni dalam trigonometric function, okay, dia ada beberapa fungsi. Okay, kalau kamu tengok pada baris yang atas kali tu, jadi dalam trigonometric function dia akan tulis y sama dengan a sin bx plus c, ataupun dia bertulis y sama dengan a cos bx plus c, ataupun dia juga boleh tulis y sama dengan a tan bx plus c. Kemudian dia akan bagi range ax di antara 0 hingga d pi. Okay, so di mana a, b, c dan d tu adalah pemalar lah. Okay, so katakanlah saya ambil salah satu saja, iaitu y sama dengan a sin bx plus c. Okay, apa yang kamu kena tahu? Yang pertama sekali adalah bermula dengan yang kat bawah ni saya dah sediakan lah. Okay, yang bawah ni basically adalah dia punya step. Okay, so daripada y sama dengan a sin bx plus c, adalah beberapa perkara. Pertama, kamu kena tahu dulu ini. Okay, nombor satu tu adalah nilai b tersebut. Okay, nilai b tersebut mewakili cycle. Apa tu cycle? Cycle tu adalah kala, period. Okay, tapi dalam membuat graf, apa yang kita kena faham dalam cycle adalah satu cycle tu sebenarnya adalah mewakili bilangan senggat. Okay, kalau kita tengok tadi pada graf basic, okay, graf-graf di atas semuanya adalah graf sin, graf cos dan graf tan pada satu cycle. Okay, dan kalau pasal setiap pasti x itu saya labelkan sebanyak 4 senggat. Okay, jadi sama juga dekat sini. Okay, B itu mewakili bilangan cycle, dan pada yang masa yang sama B itu juga mewakili berapa banyak senggat yang perlu dilabelkan pada paksi X. Macam mana kita nak dapatkan berapa senggat dia adalah dengan cara bilangan cycle tersebut darabkan dengan 4. Okay, so darabkan dengan 4 kita akan dapatlah bilangan senggat yang kita kendaki, dan setiap senggat, okay, setiap fungsi trigonometri, tak kisahlah dia 4 senggat, 6 senggat, 8 senggat, 12 senggat, semuanya sentiasa berakhir dengan 2 pi ataupun 360 darjah ikut kehendak soalan. Okay, sentiasa berakhir dengan 2 pi. Tak semestinya kalau 4 senggat je mesti 2 pi. Jadi kalau 6 senggat, takkanlah 2 pi setengah, takkanlah 3 pi, dia dah jadi 2 pi juga. Okay, tak kisah berapa banyak senggat pun, okay, yang terakhir mesti 2 pi, sentiasa 2 pi. Okay, so itu yang pertama. Yang kedua, kita akan lihat kepada nilai A. Okay, kita akan lihat kepada nilai A. Okay, di mana A ini mewakili kepada amplitude. Okay, so dalam fizik pun ada yang dah belajarkan amplitude tu adalah apa dalam gelombang. So samalah juga pada konsep di sini, amplitude mewakili nilai maksimum dan juga nilai minimum dalam graf. Okay, nilai maksimum dan juga nilai minimum, dan selalunya amplitude, okay, macam dalam fizik kita belajar mana amplitude di sini, okay, dan juga di sini. Okay, tapi dalam graf kita akan labelkan amplitude tersebut pada paksi y. Okay, so amplitude adalah nilai minimum dan juga nilai maksimum bagi suatu graf. Okay, seterusnya adalah trigonometric ratio, nisbah trigo. Nisbah trigo tu yang ni lah. Okay, ni step yang ketiga, iaitu menentukan nisbah trigo. Sebab apa? Daripada nisbah trigo tu kita akan dapat shape of graph. So dia mewakili bentuk graf. Okay, bentuk graf seperti yang telah kita nyatakan di sini. Alright, so kalau graf sin dia ombak yang bermula daripada kosong, graf cos dia macam ombak juga, macam sin juga, tetapi bermula dari satu, okay, dari amplitude. Manakala graf tan juga adalah graf ombak, tetapi bukan graf ombak, tapi dia ada asymptote. Okay, dan ada sedikit nota tambahan, iaitu sekiranya A adalah negatif,
A tu apa? A tu adalah amplitude. Sekiranya amplitude tu adalah negatif, graf akan melawan arah. InsyaAllah nanti daripada contoh tu kita akan cuba fahamkan lah. Seterusnya, step yang keempat di mana step yang keempat adalah ini. Step yang keempat yang dikatakan sebagai movement. Di mana apa yang bergerak nanti sebenarnya adalah plot lah. Teknik yang kita gunakan ni namanya teknik plot. So apa yang akan bergerak nanti adalah plot. Plot itu akan bergerak. Sekiranya dalam persamaan fungsi trigo tersebut dia letak plus C tambah C, bermaksud plot kita tu akan dinaikkan sebanyak C unit. Manakala sekiranya tolak C, maksudnya dia akan diturunkan sebanyak C unit. So itu movement. Right, seterusnya range di mana? Range di sini. Ini range. Ini antara salah konsep daripada kebanyakan pelajar yang salah konsep ni. Dia soalannya dalam soalan dia nyatakan awal-awal, jadi pelajar akan range ini adalah perkara yang terawal perlu dilihat. Sebenarnya tidak. So range ini adalah perkara yang terakhir kita lihat. Kerana apa? Kerana range ini menunjukkan di mana graf itu akan berhenti. So janganlah tengok awal-awal. Kalau tengok awal, macam mana kita nak tahu dia berhenti di mana? Kita akan tengok yang terakhir, di mana dia akan berhenti. Dan step yang terakhir kat sini saya tak letak nombor, iaitu modulus. Kerana apa saya tak letak nombor? Sebab modulus ini bukanlah step yang ke-6. Modulus ini boleh jadi di step yang keberapa sahaja. Katakanlah saya letak yang akan jadi step ke-6 kalau saya letak macam ni. Kalau modulus saya letak di sini, dia akan jadi step yang ke-6 sebab 1, 2, 3, 4, dia akan jadi step yang ke-5, 5, range 6. Range sentiasa yang terakhir. Range sentiasa yang terakhir. Tapi pada masa yang sama, modulus juga saya boleh letak, katalah saya letak modulus dekat sini. Pun dah berubah. Dia akan jadi step pertama, step kedua, step ketiga, modulus step keempat, movement step yang ke-5. Dan sama jugalah kalau saya letak di sini, dia akan jadi step pertama. Kemudian macam mana tu? Ni sebenarnya sama lah sebab konsep modulus, kalau A darab modulus pun, modulus tu macam bracket A darab. So macam mana lagi nak ubah? Saya ni lah kot, katalah dua contoh tu je lah. So modulus boleh memberi kesan kepada step. Sebab tu saya tak letak modulus tu sebagai nombor 6. Sebab dia boleh jadi, kalau tengok baris yang pertama, modulus jadi step yang ke-5. Kalau saya tengok yang kedua tu, modulus dah jadi step yang ke-4. So bila kita nak buat graf trigo, kita boleh buat dengan cepat, dengan cantik, dengan kemas, dan paling yang penting betul adalah step dan juga plot. Tahu mana nak kena buat dulu. Dan kita akan buatlah. Right, so di sini ada 6 contoh yang akan diterangkan. Right, kita akan buat satu demi satu. Harap memberi manfaat kepada pelajar. So y sama dengan 3 cos 2x, x di mana kosong hingga 2 pi. Jadi step yang pertama adalah ini. So step pertama adalah melihat bilangan cycle. So graf cos ini ada 2 cycle. So 2 cycle ada berapa senggat? 2 didarabkan dengan 4. So 2 darabkan dengan 4. So kita akan dapat 8 senggat. Jangan terus label semua, kita buat satu-satu. Ini yang terbaik lah, kita label satu-satu. So label 1 buat. So label ada 8 senggat. So saya sediakan 8 senggat dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selalunya kalau dalam langkaran saya biasakan senggat saya adalah 1 cm. So 2 cycle bermaksud ada 8 senggat, tetapi ini belum berakhir kerana hujung dia walaupun 8 senggat mestilah berakhir dengan 2 pi, mesti dilabelkan. Dan tengah-tengah adalah pi. Cukup, tak perlu nak label semua 8 senggat tu. At least yang hujung dengan yang tengah.
Okay, so itu step yang pertama. Step yang kedua adalah amplitude. Okay, so amplitude adalah 3. Jadi kita labelkan pada paksi Y. Okay, saya labelkan pada paksi Y. Sini. Ini. Okay, so label amplitude. 3 adalah amplitude, dilabelkan pada paksi Y, atas dan bawah 3, negatif 3. Okay, selesai yang itu. Jadi step yang seterusnya, step yang ketiga adalah cos. So cos ini bermaksud shape of graph dia bermula dari amplitude. Jadi maka ni yang dikatakan dengan teknik plot. So step ketiga apa? Plot. Okay, daripada amplitude kosong, negatif 3, kosong, 3, kosong, negatif 3, kosong, 3. So selesai step yang ke-3. So step yang keempat, movement tak ada. So pergi kepada yang seterusnya. So step yang keempat adalah range, di mana dia akan berhenti 2 pi. So memandangkan dia akan berhenti sehingga 2 pi, maksudnya dia akan berhenti sehingga sini lah. Jadi apa yang kita kena buat, kita kena sambungkan. Jadi saya sambungkan. Okay, sambungkan. Sambungkan, tak payah gunakan pembaris lengkung, freehand pun dah cukup. Jadi inilah jawapan bagi Y sama dengan 3 cos 2x untuk x di antara 0 hingga 2 pi. Okay, so ini yang pertama. Seterusnya, nombor 2. Okay, sin 3x. Okay, jadi kita mulakan dengan ini sebagai step yang pertama. So ada 3 cycle. So 3 cycle dalam graf kita akan labelkan sebanyak 12 senggat, sebab 3 darab 4 kan sama dengan 12. So saya labelkan sebanyak 12 senggat. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, tak muat. Kita kecilkan sikit. Okey, 1, 2, 3, 4, 8, 1, 2, 3, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey. So 3 cycle. So sebanyak 12 senggat. Hujung mesti 2 pi. Okey, so itu syarat dia kan. Hujung mesti 2 pi, tengah-tengah mestilah pi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengah-tengah 6. So pi. Okey, selesai step yang pertama. Step yang kedua adalah amplitude. Walaupun ada label negatif, okay, kita akan lihat negatif tu kemudian. So amplitude adalah 2, maka dia terletak pada paksi Y 2 dengan negatif 2. Okay, so step yang ketiga adalah sin. So step yang ketiga adalah sin. Okay, maka bentuk graf sin adalah graf ombak yang bermula daripada kosong. Okay, betul, kosong. Tapi nilai A tadi adalah negatif. Okay, kalau kita tengok yang asas, bentuk graf bagi sin, okay, daripada kosong dia naik, dia turun, dia naik balik. Okay, tetapi dekat nota tadi kita ada bagi tahu sekiranya A adalah kosong, graf itu akan melawan arah. So masuk lawan arah daripada kosong, daripada dia naik ke atas, dia sebenarnya sudah turun ke bawah. Okey, kosong naik, kosong turun, kosong naik, kosong turun, kosong naik, kosong. Okey,
Jadi selesai step yang ketiga. Step yang keempat movement tak ada. So inilah step yang keempat iaitu range. Maka dekat sini dia akan berhenti sehingga 2/3 pi. Okey, di manakah letaknya 2/3 pi? So macam mana nak tahu kat mana 2/3 pi ni pula? Okey, so 2/3 pi. Pertama, yang ni dah jadi macam tajuk form 1 lah. Pertama kamu kena tahu satu senggat ni mewakili apa sebenarnya. So kalau sebenarnya yang paling senang nak tengok adalah kat mana pi. Pi kat sini betul tak? So daripada pi, daripada sini nak ke pi, dia ada 6 senggat. Okey, so pi adalah 1 pi. Okey, 1 pi bermaksud 6/6. Okey, jadi kalau dekat sini saya nak ubahkan kepada penyebut dia 6, okey, denominator dia 6, bermaksud 2/3 pi ni sebenarnya adalah 4/6 pi. Okey, 2/3 pi tu, okay, saya tulis elok-elok sikit. So 2/3 pi tu sebenarnya adalah 4/6 pi, sebab ni darab 2, ini pun darab 2. So 4/6 pi letaknya di mana? 4/6 pi ini 1/6. Okey, kalau dah pi itu adalah 6/6, maka okey, ini dah jadi 1/6, 2/6, 3/6, 4/6. Jadi 4/6 pi di senggat yang keempat. Okey, inilah saya labelkan sebagai 2/3 pi. Jadi di situlah di mana graf itu akan berhenti. Barulah kita sambungkan. Okey. Jadi ini jawapan dia. So apa berlaku pada yang lain, kita boleh biarkan saja, tak perlu padam. Nak padam pun tak apa, tak padam pun tak apa. Okey, kita boleh biarkan. Okey, jadi ini adalah untuk soalan nombor 2. Okey. Seterusnya soalan nombor 3. Okey, untuk soalan nombor 3, y sama dengan tan 2x. Okey, x di mana 0 hingga pi. Okey, kita mulakan dengan membuat lukisan dahulu. Okey. Sekejap Okey, pertama lihat pada bilangan cycle. So 2 cycle. So 2 cycle ada berapa senggat? 2 cycle ada 8 senggat. So sebab 2 darab 4. Jadi 2 cycle ada 8 senggat. So saya labelkan 8 senggat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 senggat. Ujung mesti 2 pi, tengah-tengah mesti pi. Okey, so lengkap step yang pertama. Step yang kedua, amplitude. Amplitude adalah 1. Okey, so labelkan je lah 1. Right, sini 1. M 1, 1. Okey, 1 dengan negatif 1. Okey, selalunya graf tan ni amplitude tak nampak sekesan sangat dalam graf, tapi tak apa, kita buat. Okey, seterusnya adalah tan. Okey, so tan special sikit sebab kita tak boleh terus buat plot. Sebaliknya tan senggat yang ganjil kita kena letak asymptot. So saya letak asymptot pada graf tan. Okey, so asymptot tu adalah garis putus. Okey, kejap lagi saya tulis macam mana je asymptot tu. Okey, senggat pertama, senggat ketiga. Okey, mesti letak pada senggat yang ganjil. Senggat kelima dan juga senggat yang ke-7. Okey, so garis putus-putus ni namanya asymptot. Ejaan asymptot begini lah.
asintut. Okay, so step yang ketiga tak selesai lagi, baru buat asintut. Jadi graf dia macam mana? Okay, bermula dari kosong naik melengkung ke atas sebab positif. Okay, tetapi menghampiri tapi tak kena. Selalunya saya gunakan pembaris sebagai guide lah. Okay, takut terkena. Right, jadi bermula daripada kosong, dia melengkung naik, menghampiri tapi tak kena, menghampiri. Okay, dan kemudian dia muncul semula dari bawah, melengkung, naik melalui kosong, melengkung, naik tapi menghampiri, naik menghampiri. Okay, right, lupa pula step yang keempat kat sini kan, berhenti sehingga pi. Okay, so berhenti sehingga pi, lengkung naik, okay, berhenti sehingga pi. Okay, jadi yang Tok Tan ni selalunya graf, okay, sebab dia tak ada plot apa kan, so graf kita terus buat dan terus berhentikan dia mengikut range. So range kata berhenti dekat pi, so berhentilah sampai pi. Jadi ini adalah jawapan bagi nombor 3. Okay, okay, seterusnya bagi nombor 4, okay, y sama dengan modulus sin 2x. Jadi y sama dengan modulus sin 2x. Okay, ada modulus di situ. Okay, mula-mula step yang pertama mesti tentukan bilangan cycle. So 2 cycle, jadi bermaksud ada 8 senggat. Okay, so saya labelkan 8 senggat dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, 8 senggat, label hujung mesti 2 pi, tengah-tengah mesti pi. Okay, selesai step yang pertama. Step yang kedua adalah amplitude. Okay, tak nampak kan amplitude ni kat sini. Okay, tapi dia tak label sebab 1 lah maksudnya. Jadi amplitude adalah 1. Okay, so label amplitude 1. Yang ni saya sajalah buat besar sikit kan. Skala dia tak ada masalah, skala boleh ikut kita. Okay, so katalah 1 di sini. Okay, jadi skala 1 dengan negatif 1. So tadi tu step yang kedua. Step yang ketiga adalah sin. So sin adalah graf yang bermula dari kosong. So kosong naik, kosong turun, kosong naik, kosong turun, kosong. Okey, sekarang apakah step yang keempat? Bukannya range tapi kita nampak ada modulus dekat sini, jadi step yang keempat adalah modulus. Okey, modulus tu macam board mask kan, bracket kita kena utamakan. Okey, so step yang keempat adalah kurungan modulus itu. Jadi apa yang dimasukkan dengan modulus adalah di mana semua yang berada pada paksi X, berada pada bawah paksi X, kita akan naikkan ke atas. Okey, so maksudnya yang ni negatif 1 akan naik dipantulkan jadi 1. Okey, ini pun sama, daripada negatif 1 dinaikkan akan jadi 1. So jawapan dia macam mana? Okey, jawapan dia berhenti sehingga 2 pi. Okay, step yang kelima berhenti sehingga 2 pi. So sambung sajalah. Ini ini Okay, so ini adalah jawapan dia. Sekiranya tiada modulus tadi, okay, jawapan dia lebih kurang ini. So saya buat jawapan sebelum dipantulkan. Okay, sebelum dipantulkan dia akan jadi macam ni lebih kurang. Okay, sin 2x saja. Sin 2x saja adalah yang campur putus-putus tu. Okay, sin 2x saja adalah ini. Okay,
Tapi selepas kita letak modulus, bermaksud yang berada di bawah paksi X akan dipantulkan. Sebab tu bila dipantulkan, maksudnya jadi yang itu pantul ke atas, sama juga yang bawah seluruhnya tu pun dipantulkan ke atas begitu. Jadi itu adalah jawapan bagi soalan nombor 4. KY sama dengan modulus sin 2X. Okey. Right. Seterusnya, kita ada 2 soalan lagi. Right. 5 dengan 6 ni boleh kata agak mencabar. Apa kata pelajar cuba? Saya rasa saya cukup ke situ. Apa kata pelajar cuba untuk selesaikan lagi 2 soalan tu? Ikut step dia. Right. So apa step dia tadi? Boleh rujuk balik pada bahagian ini. Pertama cycle, kemudian amplitude. Selalunya saya memang labelkan pada soalan. Cycle, amplitude, trigonometric ratio, movement, range dengan modulus. Hasilnya yang telah ditunjukkan sebanyak 4 soalan ni. So ada 4 soalan ni, boleh cuba fahamkan semula. Dan cuba jawab untuk soalan nombor 5 dan 6. Jawapan akan diberikan. Alright, saya rasa itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.